bacaan doa. Adam, boleh tolong bacakan doa? Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Adam atas pimpinan baca doa. Okey, so kita nak sambung pelajaran sains. Okey, sebelum ni kita dah belajar dalam tajuk sains yang sebelum ni, kemahiran saintifik juga. Tapi kita tak sempat habiskan semua tajuk. Jadi hari ni kita akan sambung. Okey, kalau ingat lagi sebelum ni kita ada belajar tentang kemahiran memerhati, mengelas, membuat inference. Kemudian kita belajar macam mana mengawal pemboleh ubah. Okey, jadi sekarang ni berdasarkan latihan yang cikgu dah tanda, cikgu perasan ada beberapa murid yang keliru lah. Dia macam tak pasti macam mana cara untuk nak buat pemboleh ubah. Jadi hari ni cikgu ulang sikit pasal pemboleh ubah. Lepas tu kita sambung. Baru kita sambung dengan yang seterusnya. Okay, so hari ni kita akan belajar 3 kemahiran, iaitu kemahiran mengawal pemboleh ubah, kemahiran membuat hipotesis dan juga kemahiran mengeksperimen. Okey, cikgu minggu lepas cikgu dah ajar, 2 minggu lepas cikgu dah ajar. Pemboleh ubah tu dia ada 3 kan, dia ada manipulasi, malar dan juga bergerak balas. Tapi dalam situasi kita tengok soalan, macam mana kita nak pastikan yang mana satu pemboleh ubah manipulasi, mana satu pemboleh ubah malar dan mana satu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau ada suara yang tak jelas ataupun terputus, boleh beritahu cikgu. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Situasi yang pertama ni tentang satu uji kaji, iaitu 3 helai pakaian yang sama bentuk dan saiz dicuci dengan menggunakan kuantiti sabun yang berbeza. Okey, kuantiti sabun berbeza tu maksudnya apa? Berapa banyak sabun yang digunakan semasa membasuh baju ni. Okey. Jadual berikut menunjukkan satu keputusan penyiasatan tentang kaitan antara kuantiti sabun yang digunakan dengan isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. Okey, jadi dia nak uji apa? Dia nak uji kalau kita letak 1 sudu sabun, berapa banyak air yang kita perlu guna untuk bilas baju tu supaya tak ada sabun daripada baju tu. Okey. Kalau kita guna 2 sudu sabun, berapa banyak pula air kita kena guna untuk nak bilas dan seterusnya. Jadi kat sini dia ada 3 pakaian yang sama bentuk dan saiz. Itu benda yang sama pada eksperimen ni. Jadi macam cikgu cakap sebelum ni, benda yang sama kita kata pemboleh ubah apa? Kalau benda yang sama. Siapa ingat lagi? Ada Ustaz Nasai. Ya, kuasa lah. Tak dengar. Ada Ustaz Nasai. Oh, Nasai. Dia mengada dia nak jadi Ustaz Nasai. Nanti jadi Ustaz lah tu. Amin. Okay, cepat. Boleh ubah yang sama, cikgu kata kenapa yang benda tu sama, kita panggil tu apa? Cepat siapa ingat? Apa cikgu? Apa cikgu? Boleh ubah apa yang merujuk kepada benda yang sama dalam satu eksperimen. Malar. Kita samakan. Ya, boleh ubah malar. Betul Ustaz Nazai. Betul. Jadi kita boleh ubah malar dalam eksperimen ni ialah ni dia kata tadi benda yang sama. Apa yang sama dalam eksperimen ni? Bentuknya sama, baju tu bentuknya sama, saiz dia pun
sama. Jadi kita nak letak dekat pemboleh ubah malar ni ialah apa tadi? Bentuk cepat kita nak letak apa? Apa cikgu tak dengar? Teruskan. Semulik tu. Okey, Cikgu tu cikgu cakap semula. okey, semula. Tadi cikgu dah cakap. Okey, ada dalam eksperimen ni dia guna 3 helai pakaian. Dan pakaian yang ketiga-tiga helai ni, pakaian X, Y dan Z ni, dia mempunyai bentuk yang sama dan juga saiz yang sama. Jadi, tadi kan cikgu dah tanya, apa pemboleh ubah yang untuk benda yang sama? Okey, Nasa'i jawab, pemboleh ubah malar. Jadi, untuk jawapan dia, kat bahagian pemboleh ubah malar ni, kita perlu bagi tahu apa? Bentuk pakaian. Bentuk pakaian sebab ini tu yang sama kan? Bentuk pakaian dan juga satu lagi apa? Boleh 2 jawapan ataupun tak nampak nampak tak? Okey, bentuk pakaian. Saiz. Satu lagi apa? Nampak. Saiz. Saiz pakaian. Sebab ini ialah yang sama. Okey, sebab tu kita panggil dia pemboleh ubah malar. Sebab dia sama. Ustaz Nasa'i kalau mute. Okey, seterusnya kita tengok pula apa yang berbeza. Okey, apa yang berbeza dekat dalam eksperimen ni? Yang berbeza dia guna kuantiti sabun yang berbeza. Dia tulis dekat situ. Kuantiti sabun dia berbeza. Jadi kalau pemboleh ubah yang untuk benda yang berbeza yang sengaja kita ubah dia, kita panggil tu pemboleh ubah apa? Siapa boleh tolong? Pemboleh ubah apa yang kita bagi tahu untuk benda yang sengaja kita ubah dalam eksperimen? Yang tak sama, yang berbeza dalam eksperimen. Pemboleh ubah manipulasi. Ya, manipulasi. Jadi, untuk kuantiti sabun ni kita letakkan dekat bahagian pemboleh ubah manipulasi sebab dia berbeza. Kalau kita tengok dalam jadual yang cikgu letakkan kat sini, kita nampak dekat baju X, pakaian X dia letak 1 sudu je. Baju Y dia letak 2 sudu sabun. Dan baju Z dia letak 3 sudu sabun. Ketiga-tiga baju ni menggunakan kuantiti sabun yang berbeza. 1, 2, 3. Jadinya itulah sebab tu dah kita letakkan kuantiti sabun ni sebagai dia punya pemboleh ubah manipulasi. Okey, dan seterusnya bila kita diberi jadual, bila kita beri jadual, kita nampak apa yang kesan dia. Bila kita guna 1 sudu, kesan dia apa? Kesan dia kita nak tengok pada isi padu air yang digunakan. Itulah kita panggil dia bergerak balas. Yang ni dalam ni dia bagi tahu penyiasatan ni dia nak siasat kaitan antara kuantiti sabun dengan isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. Jadi dekat pemboleh ubah bergerak balas, kita pun masukkan kat sini isi padu air yang diperlukan untuk membilas. Okey, jangan tulis Okey, kita tak boleh tulis. Masa kita jawab, kita tak boleh tulis macam ni. Contohnya, soalan dia tanya pemboleh ubah manipulasi. Kita jawab manipulasi tu berbeza. Boleh tak? Kat sini kita tulis jawapan berbeza. Kita buat jawapan berbeza. Lepas tu dekat malar kita buat jawapan sama. Benda yang sama. Dekat bergerak balas, kita buatlah apa-apa jawapan keputusan contohnya. Kita tak boleh buat macam tu sebab
Yang cikgu bagi penerangan, Zafri dengar tak Zafri? Excited je tu nampak tu. Dengar, okey. Yang cikgu bagi penjelasan, memanglah pemboleh ubah manipulasi ni untuk benda yang berbeza. Tapi bila kita dalam situasi soalan, kita kena cari apa dia yang berbeza. Perkara apa yang berbeza. Dia bukannya tanya maksud pemboleh ubah manipulasi tu apa. Bukan, dia tanya apakah benda yang berbeza dalam eksperimen tu. Jadi kalau kita jawab berbeza, jawapan kita salah. Kalau kita jawab malar tu sama, salah. Tak boleh jawab macam tu. Itu cara jawab salah lah. Sebab dia bukan nak tanya apa maksud malar. Dia tanya apa benda yang dimalarkan dalam uji kaji tu, dalam eksperimen tu. Bergerak balas memanglah keputusan, tapi bukan keputusan ni kita nak. Kita nak apakah keputusan yang kita nak tengok dalam uji kaji tu. Okey. Boleh faham tak agak-agaknya? Boleh faham tak? Boleh. Saya tak faham cikgu. Siapa tu yang tak faham tu? Saya. Saya ke? Tasnim. Tasnim ke? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey, bila kita buat soalan tentang pemboleh ubah, kita buat soalan tentang pemboleh ubah, kita tak boleh bagi jawapan bila soalan tu dia tanya tentang manipulasi. Kita jangan bagi tahu maksud manipulasi tu apa. Memang manipulasi tu ialah benda yang berbeza, tapi soalan tu dia tak nak maksud. Dia nak cari apakah benda yang berbeza dalam eksperimen tu. Jadi macam eksperimen kita sekarang ni, kita buat uji kaji ada 3 helai baju X, Y dan Z. Okey, dicuci dengan kuantiti sabun yang berbeza. Kuantiti ni ialah jumlah sabun yang berbeza. Assalamualaikum cikgu. Ya? Ya Fuad? Assalamualaikum. Salam. Okey. Bagi salam punya yang tanya soalan. Okey. Jadi baju X tu diguna 1 sudu je sabun. Baju Y diguna 2 sudu sabun. Baju Z diguna 3 sudu sabun. Sama ke tak sama? Tasnim. Sama ke tak sama Tasnim? Tak sama, betul. Jadi bila dia tak sama, jadi kuantiti sabun ni lah yang kita kata sebagai pemboleh ubah manipulasi. Sebab jumlah dia tak sama untuk setiap pakaian. Sebab tu dekat sini cikgu tulis kuantiti sabun. Sebab dia tak sama. Okey. Kemudian malar pula. Malar ni ialah perkara yang sama yang kita kawal mesti kena sama dalam eksperimen tu. Dia tak boleh berbeza. Okey, dalam eksperimen ni kita menggunakan baju yang sama saiz dan juga sama bentuk. Itulah perkara yang sama dalam eksperimen ni. Jadi untuk jawapan untuk pemboleh ubah malar ialah bentuk pakaian ataupun saiz pakaian. Boleh bagi salah satu. Okey, itu jawapan untuk pemboleh ubah malar. Dan pemboleh ubah bergerak balas pula ialah respon kepada eksperimen tu. Bila kita buat satu perkara, kita nak tengok apa yang berlaku selepas tu. Apakah kesan dia? Jadi dalam eksperimen ni kita nak tengok apakah kesan kepada baju tu masa kita nak bilas. Kan bila kita guna 1 sudu sabun, berapa banyak air kita guna untuk nak bilas dia? Kalau kita guna 2 sudu sabun, adakah lagi kurang air guna daripada tadi ataupun lagi banyak air digunakan daripada yang awal tadi, yang 1 sudu tadi? Jadi dalam jadual ni dia bagi tahu. Kalau 1 sudu sabun, dia perlukan 1 baldi air untuk bilas. Kalau 2 sudu sabun, diperlukan 2 baldi air untuk bilas. Dan kalau kita guna 3 sudu sabun, kita perlukan 3 baldi air untuk nak membilas. Jadi isi padu air ni ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi lepas tu cikgu tulis kat sini. Pemboleh ubah bergerak balas ialah isi padu air yang digunakan untuk membilas. Okey. Cikgu, kita akan lebih belajar bila kita buat banyak latihan. Kita lagi nampaklah macam mana apa yang cikgu maksudkan sebenarnya dengan pemboleh ubah ini. Okey, kita cuba tengok pada soalan yang seterusnya.
Okey. Soalan yang seterusnya tentang satu penyiasatan berkaitan dengan masa yang diambil oleh bising ayam ni. Masa yang diambil oleh ais untuk melebur dan suhu air yang digunakan yang digunakan sebanyak 100 ml air dengan suhu berbeza digunakan untuk meleburkan 50 gram ais. Masa yang diambil untuk kesemua ais melebur direkodkan dalam jadual di bawah. Jadi kita tengok kat sini, kalau air tu suhu dia 40 darjah Celsius, dia ambil masa 14 minit untuk lebur. Ais tu ambil masa 14 minit untuk lebur. Kalau lagi banyak, lagi tinggi suhu air, maksudnya kalau lagi tinggi ni, suhu lagi tinggi lagi okey, suhu lagi tinggi, air tu lagi sejuk ke lagi panas? Lagi panas. Lagi panas, betul. Lagi tinggi Panas. suhu. Ya, lagi tinggi suhu, lagi panas air tu. Jadi bila air lagi panas digunakan untuk nak cairkan ais, lagi sikit masa diperlukan. Nampak ni? Makin lama, masa tu makin sikit. Last kali 100 darjah Celsius, hanya 2 minit sahaja diperlukan untuk cairkan ais tu. Okey, jadi itu kita punya uji kaji kita. Jadi macam mana kita nak selesaikan yang kat bawah ni? Apakah pemboleh ubah manipulasi? Apakah yang berbeza dalam setiap eksperimen? Cikgu nak, cikgu pilih siapa yang jawab. Nanti. Cikgu nak Naili lah jawab. Naili. Bagi perhatian ke tak ni? Dengar ke tak? Apa? Apa pemboleh ubah manipulasi dalam soalan ni? Apa pemboleh ubah manipulasi Naili? Yang tak sama dalam eksperimen. Apa yang tak sama? Apa yang berbeza dalam eksperimen ni? Okey. Umar lah, Umar. Suhu dengan masa? Suhu dengan masa. Okey. Yang berbeza kita nampak dekat jadual ni, suhu dia berubah-ubah dan masa dia berubah-ubah. Okay. Betul. Dua benda tu benda yang berbeza. Tapi suhu ialah satu benda yang kita sengaja ubah. Kita sengaja guna 40, kita sengaja guna 50 dan hasil dia masa. Masa tu dia berubah sebab kita ubah suhu. Cuba kalau semua kita guna suhu 40 je, agak-agak masa dia akan berubah tak? Masa dia semua akan jadi 14 minit je. Sama je. Jadi, yang berbeza, yang manipulasinya kat sini, yang sengaja kita ubah-ubah, kita beza-bezakannya ialah suhu air. Jadi suhu air tu yang kita jadikan dia sebagai pemboleh ubah manipulasi. Dia masukkan dekat situ, pemboleh ubah manipulasi. Suhu air. Okey, pemboleh ubah malar. Apa benda yang sama? Air. Air, jumlah air ataupun isi padu air. Sebab semuanya menggunakan 100 ml air. Tak ada guna 100 ml, yang ni guna 500 ml tak. Semua guna 100 ml. Jadi, isi padu air ialah sama. Okey, lagi selain daripada isi padu air, ada juga lagi benda yang sama. Boleh tak? Lagi benda yang sama apa dia? Berat ais tu. Tengok Untuk berat ais. 50 gram. Apa cikgu? Semuanya menggunakan 50 gram. Jadi berat ais tu sama. Iaitu pemboleh ubah dimalarkan.
Sebab semua menggunakan berat air yang sama. Bukan berat air ni. Berat tipis. Okey, pemboleh ubah bergerak balas apa? Apa pemboleh ubah Masa. bergerak balas? Tadi, Umar dah cakap tadi. Masa ialah pemboleh ubah bergerak balas. Sebab dia ialah terhasil, dia dipengaruhi oleh suhu air. Jadi, masa ialah pemboleh ubah bergerak balas. Masa yang diambil, ambil je ayat dalam jadual tu. Pasti kamu akan buat latihan, sama juga. Jawapan dia ada dalam jadual je. Okey. Okey, selesai dekat bahagian pemboleh ubah. Seterusnya, kita pergi pada tajuk yang barulah yang kita baru belajar hari ni, iaitu membuat hipotesis. Okey. Membuat hipotesis ni apa? Apa maksud hipotesis? Okey. Kat sini dia bagi tahu. Hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Maksudnya, ayat hipotesis ni ialah ayat yang menggabungkan pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita ada masa 10 minit lagi. Okey, jadi dalam ayat hipotesis ni kita mesti kena ada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Contohnya kita tengok dalam gambar. Okey, dua orang murid ni, Faris dengan Mei-Ling ni, dia orang nak buat uji kaji untuk nak tahu berapa lama gula boleh larut dalam air. Okey, jadi dia pun buat. Macam mana? Sebelum dia buat eksperimen, Faris ni dia cakap, dia orang sembang ni kan, jika saya mengubah bilangan adukan ketika mengaduk. Mengaduk ni apa? Mengaduk ni dia kacau. Kalau semakin banyak dia kacau, gula dalam gelas manakah yang akan larut paling cepat? Satu gelas dia kacau sikit. Satu gelas lagi dia kacau banyak. Satu gelas lagi dia kacau paling laju, paling banyak. Okey, jadi Faris kata tentulah gula yang diaduk, tentulah gula yang dikacau paling banyak akan larut paling cepat. Okey, jadi disebabkan Faris cakap macam tu, Mei-Ling pun dia buat keputusan, dia buat hipotesis. Dia cakap, saya pun fikir begitu. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut dengan sempurna. Itu ayat dia yang semakin tu, yang dihitamkan tu, itulah dipanggil hipotesis. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula larut dengan sempurna. Kalau dalam bahasa senangnya macam ni, dia cakap lagi banyak kita kacau, lagi cepat gula larut. Itu ialah hipotesis. Okey. Yang mana cikgu kata pemboleh ubah dimanipulasi? Yang kita kacau tu. Sebab kacau tu tadi ada satu gelas kita kacau perlahan. Satu gelas kita kacau laju sikit. Satu gelas kita kacau paling laju. Jadi kita kacau tu berbeza. Kan? Kita kacau dengan jumlah kacauan kita berbeza. Jadi itu ialah pemboleh ubah manipulasi dan hasil dia masa untuk gula melarut tu ialah bergerak balas. Okey, kita cuba tengok. Nanti kita tengok latihan. Yang ni cikgu teruskan dulu pada eksperimen. Kemahiran mengeksperimen. Okey, bila kita ada satu rancangan untuk nak buat eksperimen. Okey. Yang pertama sekali kita kena kenal pasti masalah dalam eksperimen tu. Contohnya macam tadi tu. Dia nak buat masalah dia apa? Masalahnya ialah dia nak tahu adakah bila kita kacau akan menyebabkan masa gula larut tu berbeza, berubah. Itu penyataan soalan dia. Itu soalan Mei-Ling. Mei-Ling dia tanya kan, kalau kita kacau dia tu berbeza masa dia, boleh berubah tak masa untuk gula larut? Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila dah tahu masalah apa,
kita buat hipotesis. Kita buat hipotesis. Okey, hipotesis tadilah macam cikgu terangkan tadi. Kemudian kita buat pemboleh ubah dan senaraikan alat-alat apa yang kita perlukan. Kemudian kita pun rancangkan langkah-langkah untuk buat eksperimen. Macam ni dia rancanglah. Mula kita ambilkan berapa banyak air, letakkan dalam bikar, labelkan bikar tu A, B, C, kemudian masukkan 1 sudu gula. 1 sudu gula ialah pemboleh ubah dimalarkan sebab semua bikar dapat 1 sudu je gula. Sama. Dan dia pun kacau. Okey, kacau bikar A dengan sekali dalam seminit. Sekali je dia kacau dalam seminit. Okay, kalau bikar B pula dia kacau 3 kali dalam seminit dan dalam bikar C dia kacau sebanyak 6 kali dalam seminit. Itu ialah pemboleh ubah manipulasi. Dan kemudian selepas dia dah buat eksperimen tu, dia catatkan masa sampai gula tu larut. Kemudian dimasukkan dalam jadual. Okey, itu dipanggil merekod data. Dan bila dah selepas kita rekod data, kita tafsir data tu, cari apa yang berbeza dan buat kesimpulan. Itu ialah kita panggil kaedah mengeksperimen. Okey, dah. Habis dah kelas. Tu je ajar. Okey, tapi belum lagi. Tak habis lagi. Kita nak tengok latihan. Sebab cikgu nak bila kita belajar kan, kita cuba buat sama-sama. Kita buat sama-sama soalan. Barulah kita faham. Ni kalau yang sembang ni dia memang tak faham lah ni. Naili, Nasai sembang Nak sembang kita sembang masa lain. Tak payah tadi cikgu. Tak apa kalau nak sembang. Nasai. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tengok apakah soalan yang akan kamu perlu buat lepas ni. Siapa yang dia jawab salah, maksudnya dia tak faham lah tu. Bukan tak faham, mungkin dia tak ambil perhatian pun dalam kelas. Dia nak kira nak sembang je. Okey. Okey, tak dah cikgu. Benda nak saya? Okey, cikgu saya tak Cikgu ambil gambar. Cikgu ambil gambar yang Nasai punya mesej tu jadi, cikgu hantar kat Umi. Ya Umi tengok. Jangan. Alah. Cikgu, Ya. Saya tak mesej. nanti cikgu. Tak payah. Saya tak check lah. Tak payah layan. Saya nama kamu naik. Saya suruh orang Okey, fokus. diam. Okey. Tengok latihan. Latihan kemahiran sains. Okey, dalam latihan ni ada 3 buah kereta. Kereta A, B dan C. Okey, dan dia ambil masa kereta ni untuk bergerak dalam jarak 5 meter. Semua kereta kena bergerak dalam jarak 5 meter. Dan berapa lama masa diambil oleh setiap kereta tu untuk sampai ke garisan penamat. Okey, garisan kereta A ambil masa selama 9 saat. Kereta B ambil masa 5 saat. Kereta C ambil masa selama 15 saat. Okey, jadi kat sini kamu kena nyatakan pemerhatian. Apa yang kamu nampak berdasarkan jadual ni, hasil ni. Kereta mana yang paling laju? Kereta mana yang paling perlahan? Okey, itu kamu perlu letak dalam pemerhatian. Okey, kemudian cari apakah pemboleh ubah dimanipulasi. Apa benda yang berbeza dalam eksperimen ni? Jarak dia berbeza ke? Masa dia berbeza ke? Kereta yang berbeza ke? Okey, masukkan dekat pemboleh ubah manipulasi. Dekat bahagian pemboleh ubah malar, apa yang sama? Apakah benda yang sama? Ketiga kereta ni, dia melalui benda apa yang sama? Kena cari apa benda yang sama. Okey, yang ni cikgu tak nak beritahu jawapan. Kamu kena cari sendiri. Okey, kemudian bergerak balas. Bergerak balas tu apa? Apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ni? Hasil dia. Biasanya pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dia ada dalam jadual. Itu clue cikgu bagi. Siapa yang dengar dia dengar, siapa yang tak dengar dia main, dia tak dengar. Sudah. Okey. Cikgu,
Hipotesis. Okey, ya Tasnim. Yang kerja sekolah ni kan saling dalam buku ke tulis? Tulis dekat sini. Boleh tulis kat sini juga. Boleh edit je. Cikgu Oh. bagi file ni boleh edit. Okey. Okey. Kemudian unit PRY. Apakah unit yang digunakan untuk ukur masa dalam eksperimen ni? Ini pun kena cari dalam jadual. Ada jawapan dia dalam jadual. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur masa? Yang ni kamu kena cuba fikirkan. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur masa? Okey. Dan yang keenam, kereta yang paling laju dalam siasatan di atas ialah kereta apa dan kenapa? Okey. Cuba bagi tahu kenapa kita kata kereta tu yang paling laju. Kenapa kita tak kata kereta lain? Okey. Naili okey ke tak? Okey, itu sahaja kerja sekolah kamu. Boleh buat lepas ni, cikgu dah letak dalam Google Classroom. Dan kita punya rakaman kelas pun cikgu akan letak dalam Google Classroom. Okey? Okey. Ada soalan? Ada. Soalan? Okey. Ada. Saya Okey, kalau tak ada, cikgu. sahaja jumpa lagi dalam kelas.